Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Dialog Tiga Penjuru. Malam ini kita akan memfokuskan perbincangan dialog kita berkaitan dengan kenaikan harga makanan dan juga bahan asas makanan. Kerana walaupun sudah berlaku pertukaran kerajaan selama 2 bulan ini, tetapi dari beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, sama ada di portfolio Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Makanan dan juga Sekuriti Makanan misalnya, begitu juga di kalangan Menteri Ekonomi dan juga Menteri Kewangan, kerana pendekatan kerajaan perpaduan kali ini adalah mereka bergerak satu pasukan bagi perkara-perkara berkaitan dengan untuk mengekang kenaikan harga makanan dan juga kos sara hidup termasuk inflasi, bukan hanya tertumpu kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga kos sara hidup. Jadi nampaknya pendekatan mereka berbeza kerana kita tahu juga dari sudut rantaian ekonomi itu, ia bermula dari punca makanan ataupun punca barangan tersebut hinggalah apa yang tersedia di atas meja makan ataupun apa yang boleh dibeli oleh rakyat dan juga masyarakat saban hari. Jadi untuk melihat perkara ini, kerana saban hari juga dalam masa seminggu dua ini rakyat mengeluh walaupun beberapa bekalan makanan asas utamanya yang menjadi masalah dalam beberapa bulan yang lalu seperti bekalan ayam dan juga bekalan telur misalnya ada masalah dari sudut bekalan dan juga untuk mendapatkan di pasaraya ataupun di kedai-kedai, tetapi nampaknya dalam masa sebulan itu bekalan tersebut semakin stabil dan juga harga semakin stabil. Tetapi harga makanan mentah ataupun harga makanan masak yang dijual di restoran ataupun di kedai-kedai makan masih tinggi, dan sehingga Menteri Ekonomi misalnya meminta pengusaha dan juga peniaga sendiri bersama-sama dengan kerajaan untuk mengurangkan sedikit harga makanan jika bekalan bahan mentah semakin stabil dan juga harganya semakin menurun. Tetapi ia tidak berlaku. Apakah sebabnya? Apakah inflasi makanan masih tinggi berbanding inflasi yang lain, dan mengapa rakyat terpaksa melakukan perbelanjaan yang berhemah walaupun cuba mendapatkan barangan dari kedai-kedai yang menjual dengan harga yang munasabah ataupun berpatutan, tetapi sebenarnya tidak banyak pilihan kerana apa yang dijual itu kebanyakannya lebih kurang sama, 10 sen ataupun 20 sen ataupun paling tinggi 50 sen ke RM1, perbezaan antara satu pengusaha ataupun peniaga yang lain. Jadi untuk melihat perkara ini dari sudut rakyat, dari sudut pengguna, dari sudut peniaga dan juga dari sudut makroekonominya, 3 ahli panel sudah pun bersedia. Jadi kami tampilkan yang membagi Prof. Emeritus Dr. Bajoya Bardai, tidak asing lagi bersama kami di Sarawak ini, seorang penganalisis ekonomi. Apa khabar Prof? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Terima kasih kerana sudi bersama kami selama 1 jam ini. Dan yang keduanya yang berbahagia Saudara Muhyiddin Abdul Kadir, Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang ataupun KEP. Apa khabar Cik Muhyiddin? Khabar baik. Terima kasih jauh dari Pulau Pinang untuk bersama kami, dan juga pengusaha restoran dan juga makanan India Muslim dan juga makanan halal di seluruh negara, Datuk Jawahar Ali Taib Khan, Presiden Prisma. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama saya Nazri Kahar pada malam ini Datuk. Jadi mungkin saya nak tanya terus kepada Datuk Jawahar. Mungkin dari komen Menteri Ekonomi dan juga komen dari masyarakat, secara ratanya mereka melihat pengusaha dan juga peniaga masih mengekalkan harga makanan dengan harga 2-3 bulan ataupun harga sebelum ini, dan dikatakan bekalan nampaknya iaitu bekalan yang dirujuk bahan-bahan mentah yang asas yang dikawal oleh pihak kerajaan sudah pun menunjukkan kestabilan sumbernya, bekalannya, dan juga ada kelihatan penurunan dari sudut harga. Jadi mungkin respon Datuk Jawahar dalam hal ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kami di pihak pengusaha restoran Muslim Malaysia, sebenarnya kenaikan mungkin berlaku dalam tempoh terdekat ini, tapi kalau dibandingkan kalau kita bandingkan harga ayam umpamanya lah, kalau sebelum Covid harga ayam sekilo dalam RM4.5. Ya. Kalau hari ini kadar di luar di pasaran dalam RM9.40 sekilo, yang kami dapat pemborong RM8.90.
dah boleh katakan naik sekali ganda. Dan begitu juga kalau perumpamaannya tepung cak kunci, kalau satu beg dulu RM43, sekarang ni dah hampir RM70 lebih. Dan pelantar, maknanya kenaikan memang berlaku dan ianya statik, dah berhenti sekarang ni, mungkin tak ada kenaikan yang terbaru buat masa ni. Tapi di pihak kami masih cuba mengekalkan kadar semasa dan kenaikan yang ada pun jika ada cukup minima. Pada kadar yang berpatut datang. Mungkin kita boleh ambil nasihat Yang Berhormat Menteri Ekonomi kita, Abi Rafizi, berkata mungkin ayat boikot tu agak keterlaluan. Sebenarnya kita sebagai pengguna perlu menggunakan hak kita sebagai pengguna untuk memilih permis-permis yang menjual dengan harga yang berpatutan. Itu saya rasa itu lebih cakna lagi lah kalau kita nak sebut ayat tu. Bila kata boikot ni, banyak yang melata, termasuk juga ahli-ahli persatuan saya, yang pemilik gerai-gerai, bila kita tengok dalam YouTube apa semuanya kan, seolah-olah menafikan hakikat. Memang itu sebenarnya kenaikan memang ada berlaku kalau dibandingkan sebelum COVID dan selepas, dengan kadar duit kita juga memainkan peranan. Dan kenaikan gaji minimum umpamanya daripada sebelum ni 1,2 ke 1,500. Dan bukan itu saja, bukan pekerja-pekerja yang gajinya 1,500 saja. Kalau ada tukang masak saya yang gaji mereka 3,000 umpamanya, mereka juga mengharapkan kenaikan berlaku pada peringkat mereka. Maknanya kalau yang gaji 3,000, kita terpaksa naikkan juga dia dalam lingkungan 3,300 umpamanya. Kalau yang dulu sebelum kadar gaji minima ni kita bayar 2,500, memang Kementerian Sumber Manusia mengatakan kadar minima 1,500, tapi dengan automatik secara spontan semuanya mengharapkan kenaikan gaji. Dan yang ini juga kita terpaksa akur dengan demand daripada workers, dan juga alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang baik juga daripada perumpamaannya. Lagi satu kita boleh katakan pasal telur sekarang ni. Telur kalau dulu 20 sen lebih je kalau mungkin 3 tahun dulu, lepas tu naik 30 sen. Kalau hari ini kadar dia dah terpaksa, telur yang kita bawa daripada India juga, kadar dia 43 sen sebiji. Dan ini semua memainkan peranan. Minyak masak umpamanya juga kenaikan berlaku. Minyak masak, pelantar, semua yang berkait dengan kelapa sawit memang berlaku kenaikan. Dan saya rasa penurunan itu kita tak nampak lah. Dan kalau dari segi demand juga, semua bila sayur-sayuran juga, bila demand tinggi, sayur-sayuran juga macam perumpamaannya, kalau kami ada sayur yang kita ambil daripada Cameron Highland, pemurun-pemurun sana kata dia kekurangan pekerja asing, dan untuk produce lebih banyak sayur juga menghadapi kesulitan di pihak mereka. Dengan secara spontan kenaikan juga berlaku daripada barang-barang asas untuk sektor restoran, termasuklah restoran ke hotel ke gerai ke, semua kami ini memang berhubung kait. Maknanya yang saranan Yang Berhormat Menteri Ekonomi rasanya kalau beliau nasihat kepada pengguna untuk memilih permis-permis yang menjual dengan kadar yang berpatutan, itu kita boleh terima lah. Kalau kata nak boikot tu saya rasa agak keterlaluan. Dan mungkin niat YB mungkin lebih pada untuk mendidik kita, sebab kita perlu menggunakan hak kita sebagai pengguna. Dan kalau macam di KPDNSP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup umpamanya, mereka juga ada penguatkuasaan daripada bahagian penguatkuasa yang saya rasa yang cukup telus sekarang ni, dan berhemah bila buat operasi. Dan saya rasa buat masa ni boleh aduan-aduan yang mengatakan kami jual mahal, kemudian sampai ada pematuhan daripada enforcement daripada KPDN ni, rasanya agak berkurangan sekarang ni. Menarik. Okey, kita faham situasi kami. Dato' Jawahar, kita dah nampak realiti pengusaha dan juga peniaga yang menjual makanan masak, dan
tidak nampak perbezaan yang amat ketara berkaitan dengan penurunan yang dikatakan itu, ya betul, dari sudut bekalan dan sebagainya, tetapi perbezaan amat ketara terutamanya sebelum COVID dan juga selepas COVID. Mungkin ini realiti bukan hanya di Malaysia, Datuk Jawhar, tetapi di seluruh dunia kerana akibat COVID dan juga apa yang berlaku di Rusia dan Ukraine dan juga isu disruption ataupun gangguan bekalan itu melangkaui Malaysia. Dan mungkin di peringkat pengguna, saya mulakan dengan saudara Muhyiddin Abdul Kadir, mungkin pengguna juga perlu menerima realiti bahawa keadaan tidak seperti dahulu lagi. Banyak perkara yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan, tetapi untuk mengawal semua benda, untuk memberi subsidi semua perkara, terutamanya bahan mentah, perkara yang diimport dan juga perkhidmatan dan sebagainya, mungkin agak mustahil, akan membebankan juga kepada pihak kerajaan dengan jumlah subsidi yang sudah melangkaui puluhan bilion itu. Jadi dari sudut pengguna, saranan Menteri Ekonomi, saya rasa mungkin perkataan yang digunakan itu tidak tepat untuk memulaukannya, tetapi untuk menggunakan hak kita sebagai pengguna dalam keadaan gaji kita tidak banyak berbeza, kenaikan terpaksa ditangguh oleh kebanyakan majikan kerana mereka juga bergelut untuk menampung keuntungan yang sudah mereka lakukan ataupun dapat kerugian sepanjang 3 tahun ketika COVID, dan ketika ini ada yang hilang pekerjaan dan sebagainya. Tetapi dari sudut pengguna, bagaimana kita dapat menggunakan hak kita secara berhemah ini? Dalam masa yang sama, kita perlu menerima realiti, kita ada hak untuk memilih pengusaha, peniaga dan juga melakukan sedikit usaha lah, walaupun mungkin jauh daripada rumah, dapat barangan yang mungkin lebih murah sedikit berbanding yang hanya berada di depan rumah tetapi kosnya mungkin lebih mahal, RM1 ke RM2. Pandangan Cik Muhyiddin. Sebenarnya pengguna telah menerima realiti sekarang dan mereka, walaupun mereka buat aduan, tetapi mereka berpendapat. Kami daripada Persatuan Pengguna Pulau Pinang berpendapat dan punca masalah sekarang ini terdiri daripada isu pengeluaran makanan di Malaysia. Dan kita pun telah menulis kepada kerajaan supaya memfokuskan kepada mengurangkan pengimportan makanan dari luar dan fokuskan kepada meningkatkan pengeluaran makanan dari di Malaysia sendiri. Ya. Umpamanya kita mengimport lebih kurang 70% lebih daging dari luar. Sayur pun kita import daripada negara jiran Thailand. Tambah lagi spices, semua kita import. Ini oleh kerana keadaan masalah di dunia, harga barang-barang ini akan meningkat. Dan sebab itu polisi dasar pertanian kita mesti mengkaji dan menggalakkan pelaburan dalam pertanian. Dengan itu kita boleh menambahkan pengeluaran daging, sayur dan bahan-bahan mentah yang diperlukan untuk makanan kita. Itulah punca masalah. Dan juga kita CAP menyuruh rakyat kita supaya kita mengurangkan pembaziran makanan. Pembaziran merupakan satu punca kenaikan harga barang-barang. Dan juga kita menggalakkan mengeluarkan makanan dalam urban farming supaya kita boleh tanam macam sayur-sayuran dekat rumah dan dengan itu kita boleh kurangkan perbelanjaan di pasar. Ini
ada kesan kita ada kursus lebih kurang sebulan sekali kepada pengguna-pengguna, suri rumah, pelajar-pelajar dan mengajar macam mana mereka boleh berdikari dari segi sayur-sayuran dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dapur kita. Inilah inisiatif-inisiatif yang KAP ambil untuk satu menyuruh kerajaan memfokuskan kepada pengeluaran pertanian dan yang kedua menggalakkan pengguna-pengguna supaya jangan membazir makanan. Okey. Kita membazir banyak sangat makanan. Beratus ribu tan makanan dibuang seperti sampah. Kalau kita boleh mengurangkan itu, ini akan dengan otomatik kurangkan harga. So, yang ketiga itu kita suri rumah tanam sayur-sayur di rumah. Di rumah pangsa pun kita boleh tanam sayur-sayur. Dengan itu pun kita setiap isi rumah akan belanja kurang daripada apa yang mereka belanjakan sekarang. Itulah kita fikir cara untuk mengatasi kos sara hidup rakyat kita. Nampaknya Encik Muhyiddin mengajukan beberapa perkara untuk penyelesaian jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang untuk kita bincangkan juga lebih lanjut lagi. Mungkin Prof. Emeritus Dr. Mujahid Badai dari apa yang direaksi oleh Prisma, saya rasa mewakili juga di kalangan peniaga dan juga pengusaha, betul juga di kalangan pengguna, Encik Muhyiddin dari KAP daripada Persatuan Pengguna Pulau Pinang. Nampaknya apa yang dikatakan oleh kerajaan, terutamanya Menteri Ekonomi dan juga Menteri berkaitan dengan barangan dan juga Menteri Pertanian mengatakan bahawa bekalan semakin stabil, harga semakin boleh dikatakan munasabah dan juga boleh dibeli oleh pengguna. Tetapi dari apa yang dikatakan oleh Datuk Jawahar tadi, banyak lagi komponen-komponen yang menyebabkan mengapa harga makanan masih mahal, mengapa inflasi makanan masih tinggi, mengapa harga makanan siap dimasak itu tidak boleh diturunkan lagi tetapi dengan harga yang mungkin boleh dibeli oleh rakyat. Nampaknya ada perkara-perkara berkaitan dengan pengimportan, iaitu berkaitan dengan cukai misalnya. Keduanya berkaitan dengan input penggajian, iaitu kenaikan gaji pekerja. Itu belum cerita pasal kekurangan tenaga buruh ataupun pekerja asing yang baru saja dibuka semula oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga kerajaan. Jadi nampaknya banyak komponen yang perlu kita beri perincian dan adakah strategi kerajaan hari ini berada di landasan yang betul? Okay. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau kita dengar, saya dengar dengan teliti apa yang Datuk Jawahir dan Cik Muhyiddin menyatakan, dan juga saya melihat statistik apa yang diumumkan oleh Ketua Statistik Negara semalam, bahawa kadar inflasi di Malaysia secara menyeluruh turun daripada 4% kepada 3.8%, dan untuk semua barang-barang termasuk makanan, dia juga turun. Mana makanan turun daripada 7.3% menjadi 6.8%, itu 0.5%. Kemudian pengangkutan juga turun, penyelenggaraan isi rumah juga turun. Jadi kalau kita melihat angka makro secara menyeluruh, memang harga telah menurun bulan demi bulan, dan untuk keseluruhan suku tahun yang keempat tahun 2022, harga atau kadar inflasi telah menurun dengan agak nyata. Cuma apa yang ditonjolkan ialah
barang-barang yang lain semuanya turun lebih banyak berbanding dengan penurunan harga bagi barang-barang makanan di restoran dan juga hotel dan minuman bukan alkohol. Itu yang ditunjulkan mungkin oleh yang berhormat menteri, dan yang berhormat menteri menyatakan mengapa ini berlaku. Jadi tentu jawapannya memerlukan satu penyelidikan yang lebih terperinci. Saya melihat tadi ada berlaku apa dipanggil maklumat yang kurang cekap, yang berbeza di antara kumpulan-kumpulan yang tertentu. Mungkin Jabatan Statistik mengumpulkan maklumat yang umum secara makro, tetapi di bawah sana keadaannya mungkin berbeza mengikut tempat dan mengikut situasi yang menyebabkan angka pemurataan seluruh negara itu tidak sangat bermakna. Kalau kita lihat memanglah barang-barang bekalan setengahnya masih kurang. Semua orang masih mengadu tentang bekalan bekalan telur ayam misalnya. Dan mereka terpaksa menggunakan telur ayam yang sangat mahal, berganda harganya misalnya, terutamanya peniaga. Tapi di masa yang sama, kita juga melihat bahawa sebenarnya bekalan-bekalan ini ada. Ya, kita mengimport banyak telur ayam, kita mempunyai cukup bekalan minyak masak, kita ada mengeluarkan jumlah yang lebih banyak ayam daripada yang kita perlukan dalam negara. Jadi mengapa ini tidak boleh diatur untuk menjadikan dia satu yang lebih cekap dilihat ya. Contohnya misalnya kenapa harga ayam tidak boleh turun apabila pengeluar-pengeluar tidak mempunyai masalah pembekalan. Apabila telur ayam pun ada, cuma setengahnya terpaksa diekspor. Secara keseluruhannya saya merasa bahawa kita memerlukan satu kaedah koordinasi yang dapat menghilangkan apa yang dipanggil information asymmetry ataupun maklumat yang tidak cekap di antara pihak-pihak ni. Dan ini boleh dilakukan dengan kaedah yang lebih telus, yang lebih cekap, menggunakan mungkin menggunakan big data analitik yang perlu diusahakan oleh kementerian, kerana ini merupakan peranan mereka sebagai koordinat. Di dalam pasaran bebas, mereka tidak boleh mengekang pasaran, tapi boleh memberikan maklumat yang cekap kepada semua pihak. okey. Mungkin Prof nak tambah, kalau dari aspek itu, dari sudut maklumat yang tidak cekap ini, adakah sudah sampai masanya maklumat-maklumat dari lapangan ini, mungkin dari lokaliti itu berbeza antara satu sama lain. Kalau saya baru saja pulang dari kampung semalam di Melaka, harga untuk nasi kandak sepinggan masih harga Lembah Kelang. Saya pun tak pasti adakah itu range harga yang sudah pun ditetapkan oleh Presma ataupun Persatuan Pengusaha-Pengusaha Nasi Kandar, ataupun kosnya masih sama apa yang dilakukan ataupun yang terpaksa diabsorb di peringkat Lembah Kelang dan juga di Melaka itu sama, ataupun kalau kita pergi ke tempat-tempat yang masih lagi pendalaman, misalnya ke Kuala Lipis ataupun di Temerloh ataupun di Raub misalnya, adakah kita perlu ada dashboard ataupun data-data yang sebegini dan juga dipaparkan kepada umum dan disebarluaskan kepada pemegang taruh supaya maklumat yang tidak cekap ini dapat mengatasi dari sudut keyakinan pengguna, pengusaha, termasuk pembuat dasar, regulator seperti kementerian dan sebagainya. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Saya sangat setuju. Perlu ada satu maklumat yang cekap yang membolehkan setiap pelanggan, kalau dia nak makan nasi kandar, dia Google dan dia akan dapat senarai kedai nasi kandar dengan senarai harga. Memang kalau kita tengok hari ini,
jenama nasi kandar ini adalah satu jenama premium. Ya. Kalau kita bandingkan misalnya harga seketul ayam di restoran Melayu mungkin RM6, di restoran mamak RM5, di restoran nasi kandar RM8 sampai RM16. Itu memang sudah lumrah kepada kebanyakan orang. Kalau panggil nasi kandar dia mesti premium. Tapi kalau begitu juga ayam misalnya, Ya. kalau kita pergi ke mencari ayam di restoran ayam yang terkenal, harganya RM8 satu ketul. Kalau di restoran burger yang menjual ayam, harganya RM6. Kalau di restoran tempatan yang menjual ayam, harganya RM5. Jadi maklumat ini tidak ada kepada pelanggan. Pelanggan perlu maklumat ini. Kalau dia boleh Google dan dia terus dapat ini, dia boleh membuat keputusan dengan mudah di mana nak membeli. Hari ini jarak tidak menjadi batas lagi. Kita boleh tempah makanan ini dan dia akan dihantar dengan Google misalnya dengan Grab misalnya. Dari Datuk Jawahar, adakah ini juga yang dimahukan oleh peniaga, pengusaha kedai-kedai makanan misalnya, yang boleh memberikan maklumat yang lebih adil kepada pengusaha, terutamanya kerana pengusaha ni banyak kos paksa ditanggung, bukan hanya satu benda ayam atau telur saja. Seperti Datuk katakan tadi, macam-macam. Dari sudut gajinya, dari sudut bahan mentahnya, dari sudut gas masaknya, dari sudut pekerja yang susah nak dapat dan sebagainya, dan lesen mungkin di kawasan mall lain, di kedai-kedai majlis perbandaran lain, yang kedai-kedai gerai-gerai biasa tu lain. Jadi mungkin sudah sampai masanya ada maklumat ini dapat dikongsikan supaya pengusaha-pengusaha dapat memberikan harga yang berpatutan sesuai di mana mereka mengusahakan kedai mereka itu. Datuk Jawahar. Terima kasih. Pada kami, konsep restoran mamak ni sebenarnya seperti mana Prof bagi tahu tadi, ada yang RM4, RM5. Kalau dah RM7, RM8 tu dia bergantung pada saiz. Mungkin ayam potong 4, ayam potong 8, ayam potong 12. Yang tu memainkan peranan juga dalam letak harga ni. Tapi seperti mana yang kita sedia maklum, keperluan untuk kita memamerkan harga tu cukup, seperti mana yang saya sebut tadi, dashboard. Tahu di mana nilai makanan, umpamanya biryani berapa sepinggan kalau kita pergi kedai sekian. Sebab sekarang ni hak kita sebagai pengguna, Betul. kebijaksanaan kita menggunakan hak kita sebagai pengguna. Itu yang paling perlu saya tekankan, sebab saya juga merupakan timbalan Presiden Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, dan saya juga boleh bercakap bagi pihak pengguna. Dan di sini kalau ada kita rasa sesuatu harga yang jual tu tidak munasabah dan tak masuk akal, hak kita boleh buat pengaduan kepada Kementerian Perdagangan Negeri Hal Ehwal Pengguna. Dan yang benda-benda ni akan ada satu pematuhan daripada bahagian enforcement KPTN, dan saya rasa kami terpanggil lah. Sebenarnya kalau restoran mamak ni kami lebih hendakkan volume yang tinggi. Kalau saya boleh jual 100 roti canai dengan harga yang mahal, dan saya boleh jual 1000 roti canai dengan harga yang murah, saya rasa saya lebih hendakkan menjual harga yang berpatutan dan mendapat berkat doa juga daripada pelanggan. Kalau kita perumpamaannya lah, sebab kami ni bukan nak kempen ke kata kedai kita harga murah, tapi ianya daripada mulut ke mulut. Lazimnya kalau katakanlah saya ada kedai di Wangsa Maju, pelanggan-pelanggan tahu kalau pergi kedai sekolah ni harga sekian.
servis dia macam ini, kebersihannya juga diambil kira. Dan ini semua berhubung kait sebenarnya. Dan kalau fikirkan saja nak mendapat keuntungan semata-mata, saya rasa ianya tidak akan berpanjangan. Dan kalau hari ini kita ada 2 restoran, tempat ada 2 restoran, mungkin lepas 3-4 tahun nanti tinggal 1 saja. Sebab pelanggan akan cuba mengelakkan daripada menjadi melanggan di kedai kita dengan kalau harganya tak munasabah dan tidak praktikal, dan kalau tidak mengira juga kebajikan. Sebab lazimnya restoran-restoran mamak ni ada pelanggannya adalah terdiri daripada golongan B40, M40 dan beberapa yang bekerja, kadang balik rumah kena bungkus makanan untuk rumah, dan kadar yang kita jual tu kita ambil kita semua tu. Kalau saya juga ada beberapa premis di Putrajaya umpamanya, premis tersebut dah jadi seolah-olah second home untuk penjawat awam di Putrajaya. Tiap-tiap saban hari mereka kena makan di kedai kita. Sungguh pun ada pilihan banyak-banyak kafe apa juga. Tapi peranan kita untuk menyediakan makanan dengan kadar yang saya tak boleh katakan murah, dengan harga yang berpatutan, yang boleh menampung untuk keperluan B40, M40, dengan servisnya, dengan rasanya perlu ambil kira. Dan dengan inilah saya rasa kita mendapat mencari juga keberkatan dalam perniagaan ini tadi. Ya, Datuk, kalau mungkin Datuk boleh komen sikit, kalau kita boleh wujudkan satu trend masyarakat yang bermaklumat untuk mendapatkan harga yang berpatutan ini, sudah sampai masanya ke bagi Datuk harga shilling bahan mentah ini diapungkan? Kerana apabila harga shilling diapungkan, mungkin lokaliti tertentu, harga ayam ataupun bahan-bahan mentah yang tertentu mungkin lebih murah berbanding di tempat-tempat yang mungkin kepadatan tinggi ataupun di bandar besar kerana kos-kos lain dan sebagainya. Jadi mereka di kawasan tertentu, mereka boleh menawarkan harga masak ataupun harga makanan yang lebih murah, lebih berpatutan untuk lokaliti tersebut. Ataupun pihak kementerian boleh menyediakan satu brand ataupun jenama harga patut, ataupun restoran mamak harga patut misalnya. Kalau saya ingat dulu 2-3 dekad dulu kita ada kedai jimat. Saya ingat PUNB lah antara pemegang taruhnya di kampung-kampung, di kawasan-kawasan yang tidak banyak pasaraya ataupun kedai-kedai pasaraya besar, tetapi kedai-kedai runcit ini dinaik taraf dengan lebih cantik susun aturnya, barangannya yang mudah dibeli dan juga affordable. Ada kedai jimat. Begitu juga di ketika pentadbiran Datuk Seri Najib ada kedai Satu Malaysia, tetapi saya rasa model itu agak juga tidak lestari kerana satu sumber saja yang diperolehi. Jadi bagi kedai-kedai makanan yang siap masak ini, pandangan Datuk Jawahar, adakah wajar juga kita wujudkan bagi lebih ramai orang datang, ada volume misalnya di Putrajaya, di Bangi ataupun di kawasan yang padat penduduk ataupun di kampung-kampung ataupun bandar kecil, Datuk Jawahar? Ya, bila mana tuan sebut tadi ya, semalam kita balik daripada kampung, harga di Melaka pun rasanya mahal. Adakah Prisma menentukan harga? Sebenarnya tidak wujud sebenarnya. Kalau saya juga di kampung saya boleh dapat untuk menyewa satu lot kedai dalam sewa 2,500 hingga 3,000. Tapi bila mana saya datang ke Putrajaya, lot kedai untuk di Wangsa Maju umpamanya dah lebih 20,000. Kalau kita pergi Taman Tun, ada salah satu ahli kami, sewa dia pun dah 33,000 sebulan. Dan ini semua perlu kita ambil kira dalam menentukan harga makanan di permis-permis tersebut. Besok juga insya-Allah kami ada ruang dan peluang untuk kunjungan hormat dan dapat panggilan daripada YB Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, YB Salahuddin Ayub, membincangkan isu semasa ni, dan kita percaya keperluan seperti mana saya sebut tadi, agar dapatlah kedai-kedai yang menjual dengan harga patut ini dianugerahkan. Dulunya memang ada dapat penganugerah sebagai kedai harga patut, kita pamerkan sijil tu, maknanya pelanggan sendiri terpanggil lah, maknanya dengan penilaian daripada KPDN. Kita tahu kedai-kedai ini menjual dengan harga yang berpatutan, yang dapat menampung keperluan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia ni. Dan ini juga merupakan satu inisiatif kerajaan agar yang lain-lain juga mengambil langkah untuk memberikan servis dengan harga yang berpatutan. Begitu juga seperti mana Tuan Muhyiddin sebut tadi. Pembaziran memang di negara kita ni, maaf cakaplah, memang terlalu teruk. Kita tunggulah
23 hari bulan Mac ni, ada tinggal 2 bulan lagi kot nak bulan puasa ni. Kalau kita pergi untuk buffet buka puasa umpamanya, Ya. bila mana kita lihat lambakan makanan-makanan yang dibazirkan dan tak dapat nak disalurkan ke mana-mana ke rumah yatim apa kan, yang ni sesuatu perlu dibuat. Rasanya perlu ada akta untuk mengelak pembaziran yang saya rasa luar biasa hebatnya. Pembaziran ni sesuatu yang sepatutnya kita malu, dan negara kita ni dalam bulan puasa kita mencari keberkatan, beramal ibadah, tapi pembaziran yang kita lakukan kadang-kadang, saya mungkin dalam setahun tu saja pergi sekali lah tengok suasana dia. Kalau boleh kita tanya pekerja alam flora, boleh tahulah bagaimana lambakan pembaziran yang berlaku ini. Ini juga perlu kita renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan apa yang perlu dan kita buat untuk kita menjawab di akhirat kelak pembaziran yang saya rasa dah menggila lah sekarang ni. Okey, terima kasih. Bagi Prof. Emeritus Dr. Brojaya, adakah sudah sampai masanya kawalan harga makanan ataupun harga shilling ini dan juga memecah monopoli untuk membawa lebih banyak import makanan yang akhirnya dapat diberikan saingan di pasaran, dan pengusaha ataupun peruncit termasuk juga rakyat dapat memilih barangan yang lebih berpatutan. Adakah sudah sampai maksudnya harga shilling ini dilupuskan, diangkat, diapungkan segera, kerana pengusaha mereka banyak kos yang mereka terpaksa absorb ataupun serap, tetapi apabila kawalan itu mereka terpaksa mendapatkan keuntungan yang begitu minimal ataupun tidak dapat menampung kos operasi mereka. Apa dengan Prof? Terima kasih Tuan Haji Nazri. Saya sangat bersetuju. Sebenarnya harga shilling dan harga lantai adalah dua mekanisme ekonomi yang tidak cekap, yang menyebabkan berlaku terkendalaan pasaran beroperasi. Jadi kita dalam jangka panjang kita perlu menghapuskan apa juga bentuk harga ceiling dan harga lantai. Ya. Dan kerana kita tadi mengandaikan bahawa sekarang ini jarak tempat tidak menjadi satu isu lagi, dan Malaysia bukanlah sebuah negara yang besar. Saya masih teringat di 20 tahun lepas, rakan perniagaan saya di San Francisco menempah Christmas pudding daripada Switzerland untuk dihantar ke Itali untuk menyambut perayaan Christmas. Itu 20 tahun lepas dan boleh berlaku dengan cekap. Dan kita di Malaysia patut boleh melakukan ini dengan lebih baik, kerana hari ini kita ada sistem pengangkutan Grab dan sebagainya. Jadi kalau kita apungkan semua harga, tetapi kita akan pastikan yang maklumat tentang harga, kualiti barang dan deskripsi barang terdedah ke seluas-luasnya kepada semua pengguna. Semua pengguna akan menjadi lebih rasional dan akan berupaya mendapatkan barang daripada pengusaha atau peniaga yang terbaik. Tak kira di mana mereka berada. Dan kalau ini boleh dilakukan hari ini, misalnya bekalan sayur, kita ada mendengar bekalan sayur di pantai timur mungkin yang terlebih tidak cukup pasaran, dan di satu tempat lagi di Lembah Kelang terkurang. Mengapa tidak berlaku proses pemindahan barang ini dengan cekap? Ya. Kerana kita mungkin tidak mempunyai satu sistem logistik yang cekap untuk mengambil kira barang-barang perishable, termasuk juga makanan. Prof, adakah sampai masanya semua pemegang taruh terutamanya dalam kos hari hidup ini digabungkan banyak kementerian, ada Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian dalam Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pertanian dan juga Sekuriti Makanan. Kalau mereka boleh duduk berbincang, saya rasa cadangan dan juga apa yang dikatakan Prof tadi sudah banyak kali kita angkat di kalangan para akademia. Kalau kita boleh wujudkan, kalau di China, kalau di negara-negara yang matang dalam sekuriti makanan, mereka sudah wujudkan koridor makanan.
koridor makanan ini kalau kita boleh wujudkan mungkin dari ikut lebuh raya plus daripada utara selatan itu, maksudnya kalau ada logistik tempat penyimpangan makanan yang besar mungkin di negeri Perak dan di situ akan didistributkan ataupun diagihkan ke seluruh kawasan pantai barat, dan kalau ada pun kawasan-kawasan penanaman yang paling besar iaitu di Cameron Highland, di lembah di Sabak Bernam ataupun di Skinchad ataupun di jelapang padi kita di utara negara Semenanjung dan sebagainya. Mengapa tidak kita gabungkan kekuatan-kekuatan ini dan akhirnya kita ada dashboard data-data raya yang hebat. Saya rasa kalau apa yang kita dengar tak cukup telur, tak cukup sayur, tak cukup ikan, harga melambung itu ini, saya rasa tidak akan timbul masalah kerana kita ada stockpile dan juga data yang advance, mungkin makan masa 2 tahun, 1 tahun paling cepat mungkin dalam masa yang ke depan ini. Pandangan Prof macam mana? Ya, betul. Saya rasa bukan saja kita perlu dekatkan daerah-daerah dalam Malaysia menggunakan sistem logistik yang cekap, kita boleh luaskan ini di peringkat ASEAN. Di peringkat ASEAN sebenarnya kita mempunyai cukup sumber yang sufficient, cukup untuk menampung keseluruhan rakyat di Asia. Jadi kalau ini boleh dilakukan, mana barang-barang boleh berpindah daripada Indonesia ke Malaysia, daripada Thailand ke Malaysia dengan cekap tanpa memerlukan permit import dan sebagainya. Ini pastinya akan menjadikan Asia sebagai satu pusat yang lebih sejahtera seperti yang telah dilakukan di EU ataupun komuniti Eropah. Dan sebenarnya hari ini barang perishable juga bukanlah satu constraint yang besar. So kita juga ada pengangkutan yang cekap menggunakan freezing facility dan sebagainya. Jadi apa yang perlu ialah bagaimana mewujudkan ini, dan saya setuju bahawa ini tidak boleh diselesaikan oleh satu kementerian. Ini perlu dilakukan secara integrasi oleh beberapa kementerian. Dan saya nak mengambil contoh bagaimana kita sangat berjaya mengatasi COVID-19 kerana kita menggabungkan beberapa kementerian dalam satu markas. Kenapa kita tidak boleh melakukannya? Kita cuba melakukan dengan jawatan kuasa jihad inflasi, tapi dia tidak berjaya kerana tidak ada ketuanya. Jadi mungkin kita memerlukan leadership di dalam kementerian ini yang boleh mewujudkan satu mekanisme untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan untuk mengawal harga, mengawal inflasi, memastikan kesejahteraan isi rumah ini. Okey, menarik. Saya rasa itu boleh diangkat dalam perbincangan ini dan pemegang taruh yang terlibat boleh mendengar dan juga mengambil tindakan yang sewajarnya. Bagi saudara Muhyiddin Abdul Kadir, mungkin boleh perincikan dari sudut pengeluaran makanan domestik ini, dikatakan urban farming, pengguna-pengguna yang ada tanah ataupun kawasan legal rumah dan sebagainya boleh menanam ikut secara kecil-kecilan. Kita dah dengar banyak tindakan ini dilakukan oleh Persatuan Rukun Tetangga, pihak masjid, pihak kuil, pihak gereja, begitu juga di rumah-rumah pangsa kos rendah dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita nak menjadikan dia sebagai satu yang mainstream, Cik Muhyiddin? Kerana ia perlu satu gerakan massa. Kita tak boleh poket sana poket sini. Ia tidak membantu banyak perkara dan mereka yang mendapat manfaat itu mungkin terlampau tak melebihi daripada 5% daripada populasi negara kita kerana kos kita ini makin tinggi. Jadi bagaimana ia perlu menjadi gerakan massa? Apa cadangan Cik Muhyiddin kalau di bawah jawatankuasa NACOL ini boleh memperjuangkan idea-idea ini? Apa dengan Cik Muhyiddin? Sebenarnya isu amalan tanam urban farming sudah wujud di beberapa tempat di negara kita, Kuala Lumpur, Perak dan
Pulau Pinang dan lain-lain negeri. Tetapi mereka tidak dapat sokongan daripada kerajaan atas usaha mereka ini. Ini mesti jadi satu polisi kerajaan untuk menggalakkan urban farming dan home farming untuk memberi bantuan kepada mereka. Tambah lagi, bila mereka mengeluarkan, umpamanya satu farm dekat bandar mengeluarkan hasil yang lebih yang diperlukan untuk pengguna di tempat itu, mesti ada satu sistem pasaran yang boleh membawa hasil pengeluaran itu kepada tempat-tempat lain yang perlukan umpamanya sayur. Dengan cara itu, isi rumah akan mengurangkan perbelanjaan mereka, dan juga mereka kalau rajin dan ada idea-idea yang bernas, boleh menambahkan pendapatan mereka dengan menjual apa yang dikeluarkan di bandar. Itu saya fikir kerajaan mesti kaji fenomena ini yang boleh kata baru tak sampai 10 tahun, dan adakan satu polisi untuk menggalakkan cara pengeluaran makanan itu. Dengan itu kita boleh mengatasi masalah kos sara hidup. Ya, mungkin Dato' Jawahar, saya kembali kepada Dato' Jawahar. Kita berhadapan dengan kenaikan harga barangan dan terutamanya makanan ini, ia bukan hanya berkisar kepada bekalan, tetapi dari sudut supply and demand ataupun ketika penawaran dan permintaan itu terus tinggi, terutamanya bagi rakyat majoriti. Dan negara kita ini banyak perayaan, Datuk. Sekarang kita dalam musim Chinese New Year ataupun Tahun Baru Cina. Tak lama lagi musim bulan Ramadan dan juga Hari Raya, dan kita akan menyambut pula Hari Raya Haji lepas tu ada Deepavali dan juga Christmas. Jadi kita sudah boleh compute dalam pemikiran kita bila tiba musim perayaan, harga barangan akan tinggi, barangan akan susah nak dapat dan peniaga akan naikkan harga, terutamanya peniaga di pasar raya, di pasar basah ataupun di wholesaler dan peringkat wholesaler dan sebagainya. Pada pandangan Datuk dan juga dengan kerajaan perpaduan ini, pendekatan holistik ini, apa cara tindakan yang boleh kita buat cara berbeza lah. Kalau kita dahulu musim perayaan harga naik, peniaga pun akan naikkan harga. Tetapi kali ini kalau boleh menjelang hari Ramadan dan juga raya ni, kalau kerajaan kata bekalan makin stabil, mungkin tak sama lagi sebelum era COVID, tetapi ke arah itu nampaknya. Tetapi mengapa tidak kita adakan satu sistem, apa juga suasananya, apa juga perayaan, supply and demandnya tinggi dan sebagainya, harga boleh munasabah, tidak menjadi skyrocket dan sebagainya. Pandangan Dato' Jawahar. Mungkin terlampau ideal pandangan saya? Sebenarnya itu juga harapan kita, sebab kita, saya sebagai peniaga pun, kita juga sebagai pengguna sebenarnya. Ya. Kalau katakanlah kerajaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri menghadkan harga siling untuk sayur dan ada barang-barang runcit juga dihadkan, tapi sepanjang tempoh perayaan tersebut. Tapi kita hendakkan inisiatif daripada pembekal, pemborong dan juga kilang-kilang, kalau boleh inisiatif dari mereka sendiri untuk memberikan sesuatu yang dengan kadar yang benar-benar berpatutan dan minimal, dan ini juga yang ada hubung kait dengan apa juga barang-barang yang kita pasarkan untuk kita bekalkan kepada pengguna umpamanya. Kalau ini dapat dilangsungkan, terzahirkan, dan insya-Allah sekarang ni mungkin dah seminggu dah kita raya Cina, lepas ni kita nak menyambut puasa pula dan demand akan tinggi balik, dan bila mana hari raya nanti ada macam daging, barang-barang keperluan juga, mungkinlah kita ada dasar buat masa ni kerajaan tentukan harga siling untuk
barang-barang keperluan, daripada telur. Tapi kita macam sekarang ni, saya dah berniaga lebih 25 tahun tapi tak pernah dalam sejarah hidup saya kita pernah menghadapi kekangan nak dapat ayam pun susah. Nak dapat telur pun susah, kena bawa daripada India. Ingat, saya rasa dalam sejarah negara kita, pertama kali kita bawa telur daripada India, umpamanya, daripada luar negara maksud saya. Dulu juga ada proposal untuk bawa ayam daripada Rusia umpamanya. Mengapa semua-semua ini negara kita sendiri, Kementerian Pertanian umpamanya, mungkin ada inovasi, kalau boleh. Sekarang ni kalau katalah bela ayam pun, kita bela seperti mana nasihat yang Menteri kadang kata mengapa tidak kita bela ayam di rumah yang mana ada tanah apa semua ni. Yang pemilik-pemilik ladang yang menternak ayam apa semua ni, mengapa tidak kita sendiri menghasilkan pellet untuk makanan ayam tadi. Kita bukan boleh ada inovasi dia, kita daripada isi ruang kelapa sawit umpamanya. Dan sebab saya dipahamkan makanan ayam semua masih kita import daripada luar negara, bukan daripada kita produce di negara kita sendiri. Yang ini semua akan menjadikan salah satu reason untuk kita dapat memasarkan harga pasaran tu dengan harga yang berpatutan, kalau bercakap pasal barang-barang mentah ni tadilah. Ya. Kalau fikirkan musim perayaan, memang kenaikan kita jangkakan akan berlaku dengan mencanak-canak. Kalau dulu umpamanya, perumpamaan ni saya boleh kongsikan, kalau kita pergi ke Pasar Borong Selayang, kalau bila ada lambakan sayur dah terlampau tinggi, kita boleh dapat satu bakul, ya, bukan 1 kilo, satu bakul timun tu tak sampai pun RM10, RM15. Maknanya dah, ini bukan yang rosak, yang elok pun maknanya mereka jual dengan harga yang cukup, seumpama boleh katakan macam lelong lah. Tapi hari ini sungguh ada pun, kita ada pasar tani di bawah Fama, Agro Bazar juga umpamanya. Tapi bila sebab saya selalunya memang saya selalu ke pasar ya, untuk beli keperluan rumah, sungguh kedai dah ada pembekal kita ambil di Pasar Borong, kita dapat merasakan harga yang luar biasa tingginya. Ini kita perlu mengelakkan peranan bila pasar tani ini kita nak direct daripada kebun ke pasar tani umpamanya. Peranan orang tengah ni perlu kita kawal lah, kita hendakkan rakyat selesa untuk membeli, dan seperti mana yang nasihat kerajaan juga, kita kena berhemah dalam berbelanja. Dan di pihak kami sebagai pengusaha restoran ni, kami dapat menjanjikan akan memberikan yang terbaik. Itu janji saya sebagai Presiden Persatuan. Saya rasa seperti mana yang saya sebut awal tadi, kami sebenarnya bukan mencari keuntungan semata-mata, kita hendakkan keberkatan, dan kita nakkan berkat doa juga daripada setiap pelanggan yang berkunjung ke restoran kami. Okey. Akhir sekali mungkin Prof. Dato' Emeritus Dr. Berjaya, mungkin kita perlu perkasakan juga melihat semula fungsi-fungsi agensi kerajaan seperti LKIM, seperti Fama, seperti Bernas, ataupun semua agensi-agensi yang sekarang ini nampaknya berniaga juga. Mereka memberi subsidi kepada peladang, pengguna dan juga sebagainya, pekebun kecil. Tetapi kita lihat fungsi ini tidak dapat banyak membantu menjadikan negara kita negara pengeluar, terutamanya barangan makanan. Dan sudah sampai masanya pandangan banyak pihak, kita memperkasakan pekebun kecil, peladang dengan koperasi dan juga persatuan-persatuan mereka. Kerana dengan cara inilah mereka boleh bersaing dengan cara lebih sihat, tidak menggunakan orang tengah, dan agensi kerajaan tidak menjadi pesaing kepada mereka, dan mereka boleh terus memasarkan produk mereka ke pasar raya, ke pasar tani, dan juga terus kepada pasaran seperti Presma dan sebagainya. Pandangan Prof. Okay, saya melihat bahawa agensi-agensi seperti Fama, seperti Maida, kebanyakannya mereka memikirkan tentang bagaimana nak mengagihkan subsidi, baja dan sebagainya, subsidi jualan barang kepada petani dan sebagainya. Tetapi mereka tidak sangat menekankan tentang produktiviti. Contohnya, saya lihat misalnya kita ada 2 bendang padi yang besar di Malaysia, dan kita hari ini masih mengimport lebih kurang 32% keperluan beras kita. Kenapa ini berlaku? Kerana produktiviti tanaman padi kita adalah rendah. Kita dapat 5 kilogram
5 tan mana untuk satu hektar. Sedangkan negara jiran kita Indonesia penduduknya 260 juta. Mereka juga menanam padi dan mereka mengekspor padi kerana yield dia, hasil produktiviti dia melebihi 12 hingga 15 tan satu hektar. Kenapa ini berlaku? Kerana teknologi. Mereka mengambil teknologi daripada Cornell University, SRI teknologi, dan menanam menggunakannya di Indonesia secara meluas. Kenapa kita tidak melakukan di Malaysia? Kerana kita mungkin merasa bahawa kita nak menekankan LPP, kerana LPP diberi peranan untuk menguruskan ladang-ladang pertanian di Malaysia. Jadi kita menjustifikasikan perwujudan institusi ini dengan peranannya tanpa mereka sangat memikirkan tentang produktiviti. Tanaman pun begitu juga. Kenapa kita hanya menghadkan Cameron Highland dan setengah-setengah kawasan di Kelantan, Terengganu untuk tanaman sayur. Sedangkan sebenarnya sudah dibuktikan di Gombak, kawasan di bawah wayar elektrik pun sangat produktif untuk ditanam sayur-sayuran. Kita memerlukan inisiatif yang lebih lebih jitu, yang perlu diusahakan mungkin tidak melalui institusi kalau institusi itu menjadi constraint, tetapi yang memastikan kita dapat mewujudkan hasil pertanian yang cukup untuk menampung keperluan rakyat kita. Ini merupakan satu yang sangat perlu. Saya sokong ke apa yang Cik Muhyiddin sebut. Kita perlu ada tanaman di rumah, hidroponik di rumah. Kita boleh menternak ikan dalam takungan di rumah. Semua ini boleh membantu untuk mengurangkan pergantungan kepada import, utamanya kerana harga import semakin menaik dan kadar pertukaran kita tidak begitu baik. Menarik. Saya rasa banyak cadangan diajukan ketiga-tiga ahli panel kita dalam kita melihat formula untuk mengekang kenaikan harga makanan dan mengurangkan inflasi makanan di negara kita pada ketika ini. Selain itu, kita mengharapkan formula terbaik dari pihak kerajaan. Semua pihak memainkan peranan, pengusaha, peniaga dan juga orang awam juga tidak boleh peluk tubuh menyalahkan CA, menyalahkan CB, sedangkan kita tidak berbuat apa-apa, sedangkan situasi kita sudah pun banyak berbeza berbanding kalau tak jauh pun sebelum COVID-19 berlangsung ataupun berlaku di negara kita dan juga menjadi masalah global. Terima kasih Prof. Emeritus Dr. Bojaya Bardai. Terima kasih Saudara Muhyiddin Abdul Kadir dari KAP Pulau Pinang, dan juga terima kasih Datuk Jawahara Ali Taib Khan, Presiden Presma. Terima kasih semua, dan itu saja dialog tiga penjuru kita pada malam ini. Sekian, saya Nazri Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi.